Okey geng, jadinya hari ni kita sambung cerita pasal motor double R ni. Double R ni aku nak pasang dia punya blok. Lepas tu time nak pasang dia punya blok, aku terlupa lubang transport port dalam belum voting. Okey, jadinya sekarang kita voting lubang transport port dalam pakai benda ni. Pakai benda ni sebab dalam tu aku langsung tak ada voting. Pisang mat. Nasib baik semalam tak pasang, tak ada center bush block. Kalau ada, kita mesti terlupa nak voting. Okay, pakai angin dia kalau voting yang 45 degree macam ni kan, kita kena pakai angin, kita tak boleh pakai current. Sebab aku tak ada voting yang current. Dia kalau yang current tu cordless. Dia kalau yang current tu dia besar tau ni, dia lebar. Jadinya aku pakai angin lah. Aku pakai angin yang ni, dia panjang tau hose-nya ni. Ada dalam 1 meter 1 meter lebih macam tu lah. Lepas tu brand dia Bulun Mas. Aku beli ni dekat Facebook. Tapi aku dah terlupa harga dia berapa. Okay, jadinya sekarang marilah kita voting blok ni, lubang transfer port dalam. Abaikan kucing aku tu. Dekat mana ada aku, dekat situ dia nak sibuk dedoh mat. Jadinya benda voting ni, mesin voting ni, dia adjust kelajuan dia dekat sini tau. Okay, sebelum munculnya cordless voting yang orang cakap voting yang tak pakai angin, dia ada lagi satu yang macam gini tapi dia tegak macam pen. Okay, jadinya bismillahirrahmanirrahim, marilah kita voting. Power mat. Jadinya blok ni kita dah siap voting. Sekarang kita pasang dekat motor Atas pun kita dah voting. Yang menariknya kan, dia ada madu geng. Madunya dah cair lah geng. Ada lah. Betul-betul semuanya sarang lebah. Manis gila. Tambah pula orang yang makan ni pun dah manis. Okay, jadinya blok dia dah siap voting. Center boost pun kita dah beli. Sekarang kita pasang blok ni. Kat piston kita letak sikit je kan. Jangan ambil banyak. Hayo, macam gitu sekali je nak masukkan ring. Ya betul mat. Sebab kita kena berhati-hati di jalan raya kan. Dah lah baru semua ni. Blok baru, piston baru. Kita ketuk sikit sebab aku rasa tiang blok dia ni lari lah geng. Aku rasa tiang blok dia lari. Yang sebelah bawah ni dia ada lari sikit lah. Jadi kita ketuk pakai hemo plastik. Biasanya dia separuh je ketat. Bila dah sampai bawah dia longgar. Alright, skru dia ni, dia ada yang buruk, dia ada yang lawa tau. Jadi yang buruk tu kita letaklah belah dalam. Taklah nampak sangat buruk. Yang kilat-kilat ni kita letak belah luar geng. Nampak kemas. Jangan nanti kita lepas kita buka, kita tersalah pasang. Dah nampak buruk skru tu, dedoh mat. Sebab skru yang buruk ni mestilah dia dekat dalam power valve Jagalah macam mana pun, skrunya tetap akan buruk. Sebab dia duduk kat dalam. Banyak karbon-karbon yang akan melekat dekat situ. Sekarang kita ikat skru blok dia. Okay, ikat silang geng. Lepas kita ikat sebelah sini, kita pergi sebelah sana. Kalau korang tengok time aku ikat blok ni, nanti enjin dia gerak macam tu.
Sebab apa? Sebab aku tak ikat lagi enjin dia. Bila aku dah pasang tapak blok tu baru aku ikat enjin dia. Jadinya memang macam itu selalunya aku kalau double R sebab dia kan tapak enjin dia boleh dibuka-buka. Lepas tu kadang-kadang bila kita ikat terus tapak enjin tu, nanti tapak yang dekat blok tu lari. Jadinya kita jangan ikat enjin. Kita dah pasang blok tapak dia baru kita ikat enjin. Okey, sekarang kita pasang pulser dia. Dia wire yang lalu dalam hanya wire ni Kalau kita tengok kan, wire ni memang lalu dalam. Dia memang duduk dekat celah tu. Jadinya dia masuk dekat mana? Okey, dia masuk dekat dalam ni geng. Dekat bawah tapak rival tu ada satu lubang. Jadinya dia akan masuk bawah lubang tu. Santai-santai je. Kan nanti kan terputus pula wire tu. Nanti dia auto terturun dengan yang warna pink ni. Okey, lepas tu bila kita dah tarik wire tu, wire warna pink tu dia duduk sebelah, tak nampak wire warna pink ni dia duduk dekat sini. Okey, warna hijau dia duduk kat depan ni. Okey, dia akan jadi macam itu lah. Lepas tu pulser ni pula dia akan lalu dekat sini dekat luar. Aku bersyukur pada Tuhan yang Esa kerana Dia yang nyanyi pisang mat. Okey, lepas tu skru dia macam gini. Skru dia macam gini. M4 ke berapa ni M4 kot. M4 panjang macam gini. Lepas tu dia ada macam wasi spring. Ini memang dekat pulser Dia double R ni kalau wire body tak power, motor pun jadi tak power kan. Okey, jadinya macam ginilah keadaan dia. Lepas tu kat sini nanti dia ada tutup. Dia ada tutup. Wire tu dia akan selit dekat penutup tu Okey, sekarang kita ikat pulser ni. Pulser ni dia boleh di adjust Jadinya aku tak tunjuk lah macam mana nak adjust. Adjust tu depend pada komen. Okey, alright. Cukup sampai di sini sayang, relakan perpisahan ini. Nyanyi mat. Aduh, kita ada iklan band sekolah kan kat situ. Tak tahu siapa yang balik ni. Hai. Okey, kita akan pasang cover magnet dia. Okey. Oh, tercampak pula skru mat. Adik tu nak lalu kat depan ni dia dah segan-segan dah. Adik tu nak lalu depan ni dia dah segan-segan dah geng. Pisang geng. Tak apa dik, adik lalu je, nanti abang edit lah. Okey, kita akan cabut pin ni kita cabut, kita lekat dekat dalam tu. Okey. Lepas tu okey, korang buat dia paras-paras macam ni kan. Lepas tu korang tahan yang luar ni macam ni. Lepas tu masukkan dalam tu. Tolak masukkan dekat dalam tembaga yang dekat pump tuti tu geng. Okey, bila dah masuk sikit tu, korang kena ada dua plier. Satu yang belah luar untuk kita tolak hose masuk dekat dalam. Lagi satu untuk kita buka klip yang ada dekat hose tu. Jadinya macam itulah fungsinya. Kita kena cepit klip kat dalam ni. Kalau kita tak cepit, macam mana nak masukkan hose tu geng? Tapi bab-bab hose tu tin kan, korang kena masukkan sampai habis gaduh nak masukkan hose tu tin tu. Kita lap-lap sikit. Walau macam mana pun dia mesti akan ada sikit tumpah-tumpah lah. Sikit lah, dia tak adalah tumpah banyak.
Tapi kadang-kadang kan kena time susah nak pasang sampai basah kat enjin tu guys. Itu kalau nasib tak baik deduk kan. Kita pasang dia punya head, kita tembak angin dulu. Kita berhenti dulu, kita solat zuhur dulu, baru kita fikir pasal motor ni. Tak boleh lambat-lambatkan ni. Inilah tu you. Okay, lepas tu gasket dia ni kan, kalau korang tengah tengok, dia dua atas, satu bawahan. Dua ni dekat atas tau. Maksudnya dia duduk macam ni lah. Yang satu ni dekat bawah. Okay, lepas tu dekat head tu, dekat sini, dia ada lock dia tau. Korang kena pasang benda ni. Okay, jadinya kita akan gosok sikit pin tu, bagi dia halus sikit, bagi dia senang nak masuk dekat dalam head dengan blok. Tadi pun kita dah pegang pakai plier, jadinya dia akan calor tau. Tapi benda ni dia lembut. Dia bukannya macam besi solid dah, dia lembut. Dia macam alloy tak tahu nak cakap alloy ke bukan, tapi dia lembut lah, dia lembut. Yang ni dia okey tadi kita tak ada paksa-paksa dia. Okey, korang pasang dekat head ni. Benda ni memang kena pakai Kalau tak ada korang cari lah, korang ukur ni besar dia berapa, letak dekat dalam ni. Aku ketuk pakai hammer je benda ni, tapi hammer Cooper lah Maksudnya Cooper dengan besi kalah dekat Cooper lah. Okay. Jadinya bila dah bunyi keletak tu, itu maknanya dah sampai bawah dia macam itu bunyi dia top. Jumpy sikit sebelum pasang. Dia punya hose ni dekat atas tau. Lepas tu time kita pasang, dia akan terangkat dekat belakang ni. Jadinya kita kena angkat sikit head ni. Jadikan macam itu, baru dia duduk dekat dalam Baik kita buka je. Baik kita tegakkan je head ni Kita dah ikat head dia, pasang tapak blok yang ada 3 segi tu Okay, sekarang kita pasang dia punya tutup power valve tutup power valve dia dah matikan tau, kiri kanan. Dia dah pakai cover macam ni, kiri kanan. Jadi kita pasang tutup power valve dia. Lepas tu dia dah tukar pakai skru Allen key je, semua pendek. Tapi kalau korang pakai cover ni, korang memang kena tukar skru Allen key tau. Sebab dia memang pakai Allen key pendek. Sebab benda ni nipis. Biasa kalau macam motor-motor racing ni tak pakai geng, hose angin yang masuk dekat nafas karburator biasanya dah matikan macam gini Okay, lepas tu korang ikat pakai Allen key. Dia asal skru ni dia 8 tau, panah 8, tapi dia dah tukar Allen key biar dia bunyi sampai macam itu maknanya dah ketat dah tu kita ikat. Dia punya ketak macam tu kan. Macam itu Kita pasang dia punya tapak blok ni. Inilah yang kita kena pasang, baru kita boleh ikat enjin kita. Sebab kalau kita tak pasang ni, nanti enjin kita lari. Kita dah pasang tapak ni, ikat enjin dia Alright. Macam gini lah. Kuat tak? Betul-betul punya paling kuat. Cuba try ikat kan, tengok. Kalau nanti tertanggal ni. Cuba try ikat paling kuat lah. Pakai plier. Jangan macam itu, tegakkan plier ni, masuk dalam lubang dia. Ni abang tunjuk. Letak dekat skru ni tu kan, macam gini. Ni okay. Lidah kunci dekat dalam box abang ambil tadi. Saksikan olehmu wahai sang hujan. Mantap bukan? Jadinya kita pergi sana, kita dengar deruman enjin dia. Okay.
Aku yang aku geram lah geng tengok muka tuyul ni. Kita bukan rem berempit pun. Kita rem biasa-biasa. Okay, dia kalau jatuh macam itu maknanya pilot dia cukup besar. Orang cakap boleh lah. Dia kalau nak lebih tepat, kita kena maintainkan throttle kita 1/4. 1/4 ni macam mana? Contoh kalau throttle kita full throttle macam gini kan. Okey, kita bagi dua yang macam gini, dia jadi macam gini. Dah jadi macam gini, kita bagi lagi dua, dia jadi macam gini. Maknanya itu 1/4 Tapi kalau macam aku dah biasa. Jadinya aku dah boleh agak 1/4 tu kat mana. Dengan aku statikkan aku punya throttle macam gini lah contohnya. Itu contoh kan, contoh. Bila kita statikkan macam itu kan, RPM nya kena maintain. Maksudnya kalau RPM dia dekat 7, dia kena dekat 7 je. Oh ya, saya pun atas motor ni tak payah. RZ member lambat lagi geng. Baru bulan 7. RZ member bulan 8. Dedong mat. Okey, sambung cerita pasal tadi. Kita maintainkan throttle kita dekat 1/4. Kalau RPM dia dekat 7, dia akan dekat 7 je. Contohnya kita maintainkan 1/4 tapi RPM-nya terus naik. Dia jadi macam tu kan. Itu maknanya pilot kecil Okey, jadinya sekarang kita cabut tank dia. Kita pasang kotak napas dia. Okey. Mantap. Okay. Marilah kita pasang kotak napas dia geng. Korang abaikan sekeliling rumah aku yang macam tongkang pecah tu. Sekarang kita fokus kat motor warna oranye ni. Okey, sekarang kita akan pasang kotak napas dia. Kita pasang RPM punya kabel sekali. Tuyul. Dedong mat tuyul. Lepas tu buat muka dedoh. Tuyul ni memang minta kena sebat dah. Siapa kau hose bang? Ya abang laju. Kau apa tahu? Angin lalu. LC mana boleh? LC mana ada? Berapa poin tambah bang? Banyak. Demerit semua tambah. Kau apa tahu Yul? Kau tahu apa? Freya je. Itu pun emblem cak ayam. Tuyul lemah geng. Akak tadi tu. Oh, anak abang Halim. Anak abang yang selamatkan kau daripada terjerumus. Serius tak? Ya lah. Kau Ish. Siapa ni? Wais lah. Sia lah Wais lah weh. Wais lah tu. Macam mana boleh jauh kat sini? Ha? Macam mana boleh jauh kat sini? Apa? Macam mana boleh jauh? Tak dengar. Macam mana boleh apa? Anak abang Halim mana tu? Anak abang Halim yang Ada. yang selamatkan kau daripada masuk dalam longkang tu. Lupa? Yang hantar kau naik kereta tu. Kan abang Halim lain. Sekarang kita tukar Menjet dengan pilot dia. Menjet dengan pilot. Menjet dengan pilot. Pilot menggunakan 30 dan Menjet menggunakan 290. Keping kau jangan ikut. Sebab tak semua motor sama geng. Jadinya jangan terpedaya dengan apa yang aku cakap ni. Sebab setiap motor tu kan, dia mempunyai settingan yang berbeza. Oh ya, macam cakap berfalsafah sangat. Tapi memang betul pun. Ini betul-betul tau. Ini bukan main-main. Malu geng. Jangan malu. Itu bukan awet. Itu kamera. Macam mana? Baru tadi pasang. Itu kalau pasang carburetor macam itu, masuk gear 1, terpacak terus tu. Dedom mat. Patutlah aku cakap kabel ni kenapa dia jauh sangat. Rupanya yang atas ni terlepas geng. Tapi yang atas ni macam dah loose lah geng. Kesian.
Okey, jadinya macam mana cara kita nak adjust kelas? Kita tarik kabel yang warna hitam ni, kita tarik agak-agak sampai dah gitu okey lah. Lepas tu kita ikat 12 yang belakang sampai jejak dekat tapak dia. Dah habis cerita. Sekarang kita ikat yang belakang. Kita jangan ikat yang depan ni, nanti dia tertarik kelas. Okey. Okey, jadinya kat sini aku nak pesan sikit dah dekat korang yang suka pakai kelas pendek. Okey. Motor tak boleh jadi laju, geng. Betul. Adalah budak tu, dia suka pakai kelas pendek. Budak tu, dia suka pakai kelas pendek. Masuk gear sampai motor boleh berjalan. Aduh. Motor tak boleh jadi laju kalau kelas pendek. Jadinya apa keburukan kalau kelas pendek? Kalau kelas pendek, kenapa kita masuk gear dia masih nak jalan? Sebab kelas plate dengan besi tu dia tak terbuka dengan betul. Faham tak? Jadinya dalam keadaan kita tarik kelas, besi dengan kelas plate masih bergesel. Ketawa orang kaya. Jadinya jangan. Itu semua kurafat tu. Dalam dunia permotoran, kelas pendek motor boleh jadi laju. Jadinya keburukan dia tu lah. Kita tarik kelas, tapi kelas masih bergesel dengan besi. Tak elok geng. Masuk dah. Okay, sekarang kita try tarik kelas ni. Try tarik kelas je. Ketat. Ya, tengok. Wuih, ini kelas ke apa, geng? Mak Datuk. Ini Ducati pun kalah, geng. Keras. Aku rakam ke tadi? Oh, rakam Rakam tadi. Aku terlupa lah. Kan kita cakap beria-ria tak rakam. Pisang. Rakam kan? Aku saja je tadi nak buat gimmick kat dalam ni. Bukannya aku lupa pun, aku saja je. Nanti korang boring pula tengok video ni. Hilang. Ingatkan magic hilang tadi ada. Barang ada kan. Sebaik dia tak hilang. Tadi aku dah ajar dah macam ni cara nak masukkan throttle. Cara aku ajar ni boleh lajukan motor tau. Yang main-main. Lepas tu kita check betul ke throttle-nya masuk. Wah, kalau gitu mantap jalan raya Lalu kita pun memasanglah apa nama dia tu? Air cleaner. Tapi tak tahulah benda apa. Wire ke? Apa? Oh, kabel. Kabel RPM, geng. The dome kan.